Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik Tingkatan 5 silibus KSSM. Alright, jadi jom kita teruskan di dalam bab kita yang pertama iaitu bab ubahan, dan kita teruskan kepada perkara iaitu ubahan langsung ataupun direct variation, ataupun senang cerita dia adalah ubahan secara langsung lah ataupun secara sama. Okey, berkenaan dengan ubahan ni, adik-adik kena faham berkenaan konsep hubungan. Maksud hubungan ni mesti ada hubungan antara dua perkara, dan hubungan dia ada satu simbol, iaitu simbol dia macam ni. Ni simbol dia. Okey, macam ni, macam tu je. Alright, itu simbol bermaksud hubungan. Kalau kita ada ubahan ataupun variation secara langsung di sini, apakah maksud dia? Maksudnya kalau Y meningkat, X pun akan meningkat. Alright, itu maksud ubahan secara langsung. Maksudnya perubahan dia akan sama perubahan dia. Kalau Y meningkat, X pun akan meningkat. Ataupun kalau saya tulis ini, kalau Y menurun, alright, X pun akan menurun nilai dia. So itu adalah perhubungan dia. Tetapi perhubungan bukan persamaan. Jadi macam mana sekalipun, adik-adik kena tukarkan perhubungan ataupun relationship kepada equation. Ini konsep dia. Kena selalu tukar relationship ke equation. Alright, relationship, maksudnya relationship tu hubungan lah, alright, kepada equation. Equation tu bermaksud sama dengan ataupun persamaan. Okey, bila kata equation di sini, bila ada simbol sama dengan di sini. Kalau ada je simbol sama dengan, bermaksud dia akan jadi equation. Dan apa nak dibuat bila nak tukarkan menjadi equation? Adik-adik hanya tambah, adik-adik hanya darabkan nilai X ni dengan satu nilai faktor. Selalunya faktor kita labelkan sebagai K. Tetapi adik-adik boleh label bermacam-macam huruf. Boleh jadi Y sama dengan Fx ke, F ni menjadi faktor. Boleh jadi Y sama dengan apa-apalah Mx ke, M ni menjadi satu faktor. Okey, faktornya apa adalah kalau Y meningkat, X pun meningkat. Tetapi meningkat banyak mana? Itu bermaksud dia. Tapi tak apa, macam mana sekalipun, kita kena faham melalui soalan. Alright, just adik-adik ingat ini saja. Alright, ingat keyword kalau dalam satu soalan. Sebelum apa-apa pun kita kena tentukan apakah persamaan ataupun apakah relationship dia. Apa-apa pun ingat keyword. Keyword dia akan selalu tulis berubah secara langsung, ataupun varies directly, ataupun directly proportional, ataupun berkadar terus. Kalau adik-adik nampak 4 ayat ni, bermaksud kita menggunakan ubahan secara langsung. Okey, dan senang cerita, kalau kita nak tukar daripada persamaan Y berkadar terus dengan X, tukarkan menjadi persamaan, kena tambah nilai K ke depan. Dan cikgu cakap tadi, K boleh jadi apa-apa nilai. Alright, dan K boleh jadi bermacam-macam faktor. Okey, alright, dan sebagainya. So ada beberapa step yang cikgu dah listkan di sini, atau step yang mudah untuk kita nak selesaikan. Pertama sekali, of course, kita kena kenal pasti hubungan dahulu. Sebab kadang ada soalan kita tak tahu, kadang dia tak bagi ni hubungan apa ni kan. Dia kena pasti hubungan dahulu. Yang kedua, kena bentukkan persamaan, iaitu macam ni lah sebelah kanan. Yang ketiga, cari nilai K dahulu, kemudian baru yang keempat baru selesaikan soalan. Jangan selesaikan soalan lagi selagi adik-adik tak dapat nilai K. Alright, so jom kita teruskan dengan contoh soalan. Cikgu ambil contoh soalan daripada buku teks. Okey, jadi senanglah adik-adik nak buat kerja sekolah ataupun adik-adik nak buat latihan dan sebagainya. Alright, so kalaulah cikgu sekolah dibagi homework ke apa ke, dah senang, dah ada dalam video. Alright, jadi sekarang ni kita tengok satu persatu. Kita tengok step pertama, kena pasti hubungan. Diberi P sama dengan 32 dan apabila Q sama dengan 4. Ungkapkan P dalam sebutan Q, iaitu ungkapkan P dalam sebutan Q jika P berubah secara langsung. Dia dah cakap berubah secara langsung. Bila berubah secara langsung, nampak tak keyword di sini, dia mestilah ubahan secara langsung di sini. So dia kata P berubah secara langsung dengan Q. Q kuasa 3. So cikgu tulis A kat sini, jawapan dia mestilah P, dia punya hubungan dia mesti Q kuasa 3, berubah secara langsung ataupun berkadar terus. So ingat, apabila kita nak buat, kita kena tukarkan yang menjadi persamaan, iaitu tukarkan menjadi P sama dengan K Q kuasa 3. Sekarang kita nak cari ungkapkan P dalam sebutan Q.
Dalam sebutan Q tak ada pun K. So, kita kena cari nilai K. Alright, kena cari nilai K di sini. So, macam mana nak cari nilai K? Masukkan sahaja nilai yang kita ada. Alright, masukkan nilai apa yang kita ada. P sama dengan 32. Sama dengan K darab dengan Q kuasa 3. Iaitu 4 kuasa 3. Jadi, 32 sama dengan K. 4 kuasa 3 bermaksud 64. Jadi, pindahkan di sebelah kiri. 32 per 64 sama dengan K. Jadi, K adik-adik 32 per 64 sama dengan 1 per 2. Jadi, jawapan akhir adik-adik barulah adik-adik tulis menjadi P sama dengan K, nilai dia berapa? 1 per 2. 1 per 2 Q kuasa 3. Itulah jawapan dia. Okay? Alright, cikgu harap adik-adik faham. Jom kita tengok contoh yang seterusnya. Alright. P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. Bermaksud P berubah secara langsung dengan punca kuasa 2Q. So, apa kita nak buat? Tukarkan menjadi persamaan P sama dengan K darab dengan punca kuasa Q. And then cari nilai Q. Cari nilai K. P dia kata 32 sama dengan K darab dengan punca kuasa 4. Jadi 32 sama dengan K darab dengan 2. Sebab punca kuasa 4 sama dengan 2. So, pindahkan di sebelah kiri di sini. 32 per 2 sama dengan K. Jadi, K sama dengan berapa? K sama dengan 16. Alright. So, senang cerita jawapan akhir adik-adik. Adik boleh tulis P sama dengan 16 darab dengan punca kuasa Q. Atau P, hilangkan kurungan 16 punca kuasa Q dan sebagainya. Okay. Ini jawapan akhir adik-adik. Alright. Itu adalah contoh dia. Jom kita teruskan lagi dengan contoh yang seterusnya. Alright. Kita ada di sini dia kata bilangan patah perkataan yang di-type iaitu A oleh Saiful berubah secara langsung dengan masa menaip, iaitu berubah secara langsung dengan T. Jika Saiful menaip 270 patah perkataan dalam masa 6 minit, okay. Alright. Hitung masa yang digunakan olehnya untuk menaip 675 patah perkataan. Jadi, dia nak tanya berapa minit pula kalau dia menaip sebanyak 675 patah perkataan. So, apa cikgu kata? Mula-mula sekali apa kita kena buat? Kena pasti hubungan. So, kita dah kena pasti and then bentukkan persamaan. Bila bentukkan persamaan, dia akan jadi sama dengan. Jadi, A sama dengan KT. Apa nilai A yang kita ada? Nilai A yang kita ada, yang kedua-dua yang kita ada di sini adalah ini. Iaitu A sama dengan 270 sama dengan K darab dengan 6. Okay. So, kita kena tahu apakah nilai dia. Jadi, apabila 6 pindahkan ke kanan di sini. Alright. So, dia akan jadi 270 bahagi dengan 6 sama dengan K. So, adik-adik boleh tekan dalam kalkulator 270 bahagi dengan 6. Dapat nilai dia berapa adik-adik? So, 270 bahagi dengan 6 akan dapat nilai 45. Okay. K sama dengan 45. So, barulah adik-adik boleh bentukkan persamaan iaitu A sama dengan 45T. Alright. Jadi, dia tanya berapa minit kalau A 675? So, masukkan sahaja nilai iaitu 675 sama dengan 45 darab dengan T. Dan pindahkan 45 di sebelah kiri. 675 bahagi 45 sama dengan T. So, berapa minit dia akan ambil masa? Jadi, tekan saja 675 bahagi dengan 45. Dia akan dapat jawapan dia 15 minit. Itu jawapan akhir dia. Okay. Nampak? Ni senang saja. Alright. Ikut step cikgu satu persatu. Dan ini kita tengok satu lagi. Bila dia ada dua benda di sini. Diberi Y sama dengan 6. Apabila X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5. Ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z. Jika Y, soalan A ya, Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X dan darab dengan Z. Okay, Z ataupun Z lah. Okay, so ingat, bila kita dah tahu hubungan dia, tukarkan kepada persamaan. Jadi Y sama dengan K darab dengan punca kuasa X darab dengan Z di sini. Alright, jadi Y sama dengan nilai dia berapa? Masukkan sahaja nilai dia. Kita nak cari nilai K ya. Y sama dengan 6. K and then darab dengan punca kuasa X. Punca kuasa X punca kuasa 0.64 and then Z di sini adalah 5. Dan pemudahkan
Punca kuasa 0.64 di sini berapa? Tekan saja kalkulator adik-adik, 0.64, and then puncakan kuasa dia akan jadi 0.8. Alright, jadi 0.8 darab dengan 5. So 6 sama dengan K. 0.8 darab dengan 5 berapa adik-adik? Adik-adik akan dapat jawapan dia 4. Pindahkan di sebelah kiri, 6/4 sama dengan K. Jadi jawapan dia 3/2. Jadi jawapan akhir dia barulah adik-adik boleh pilih Y sama dengan 3/2 punca kuasa X darab dengan Z. Kalau adik-adik biar macam ni pun kira dah betul. Tak ada masalah. Alright, ataupun nak lagi spesifik, Y sama dengan 3 punca kuasa X Z/2. Boleh juga, tak ada masalah. Itu untuk soalan A. Dan untuk soalan B, jom kita teruskan. Kalau Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z, which is Z kuasa 2. Tukarkan persamaan dia, Y menjadi KX Z kuasa 2. So Y kita adalah 6, K pula, and then X nilai dia 0.64, and then darab dengan Z iaitu 5 square, 6, K 0.64 darab dengan 25. Dia permudahkan 0.64 di sini darab dengan 25, adik-adik akan dapat 16. Jadi 6 sama dengan K over 16. Pindahkan sebelah kiri, 6/16 sama dengan K. 6/16 macam mana? Bahagi 2 sama dengan 3, bahagi 2 8. Jadi K sama dengan 3/8. Dan jawapan akhir adik-adik jadi Y sama dengan 3/8 X Z kuasa 2. Itu sahaja untuk video cikgu kali ini. Alright. Cikgu harap adik-adik faham dengan contoh yang cikgu bagi di sini. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tinggalkan komen di bawah. Dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video-video yang seterusnya. Okay, jadi itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.